Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan walaupun kadang-kadang kita rasa ujian-ujian yang datang menimpa kita, kadang itu juga adalah nikmat. Nikmat ni dia boleh datang dalam banyak bentuk. Dan ala kulli hal, apa-apa pun kita syukurlah kepada Allah SWT. Allah berikan kesempatan pada kita untuk kita berada pada malam ni untuk melihat satu topik yang sebenarnya agak penting, al-wala'u wal-bara'. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW, Rasul dakwah dan Rasul tarbiyah, yang telah menunjukkan kepada kita satu jalan, satu hidayah, satu petunjuk yang mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Dan tinggal kepada kita saja untuk kita mengambil jalan tersebut. Moga-moga kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang terima kasih kepada moderator tadi. Sebenarnya yang tadi sahabat sebut kan, ramai salah faham lah tentang perkataan wala' dan bara'. Dan malah kalau di media sosial lagilah perkataan wala' tu dia jadi satu perkataan yang negatif lah. Ataupun kita nak mensarkastikkan sesuatu pihak kan. Misalnya pihak kerajaan nak kata kat parti Islam ni, kita panggil wala'un. Lepas tu geng ni, parti Islam ni pula kata dekat walanun, sebab dia geng Abang Non. Jadi perkataan wala' ni sebenarnya dia daripada perkataan yang bahasa Arab, yang mana ada perkataan wali. Daripada situlah wilayah. Jadi dia mempunyai perkataan yang baik. Yang sebenarnya kita akan tengok nanti satu persatu, rupanya dia ada satu benda yang dasar dalam akidah kita. Tetapi satu benda yang misconception ataupun misunderstanding dalam kalangan masyarakat menyebabkan orang menggunakan perkataan tu dalam konotasi yang tidak betul, konotasi yang tak baik lah. Jadi kadang-kadang tanya kat sahabat, apa benda yang dia faham tentang wala'? Dia kata, kita apa pemimpin tu suruh, kita ikutlah. Tetapi ada satu benda yang lebih penting sebelum kita mengikuti tentang ikut apa arahan-arahan pemimpin sebagainya lah. Dan sebab itulah kebanyakan para ulama meletakkan tajuk wala' dan bara' ini di dalam berkaitan akidah. Dan kenapa tajuk ni sangat-sangat penting? Mungkin anda sebagai kata, ni tajuk berat ni. Tapi sebenarnya tamri umum dan tajuk dia ni memang sangat-sangat asas. Yang mana tajuk ini sebenarnya memberi kepada kita satu, kita kata, kompas dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita tak ada kompas? Kalau kita masuk hutan kan, kita akan sesat. Dan malah tindak tanduk kita juga akan sesat bila mana kita tak ada kompas. Kadang-kadang kita ada kompas, tetapi kompas kita salah, mereng sikit kan, dia rosak, pun akan menyebabkan kita punya perjalanan kita salah. Jadi tajuk wala' dan bara' ini adalah seumpama satu kompas. Dan juga macam tadi kita buat aktiviti ice breaking kan. Disebut tentang macam mana kita nak membina sesuatu yang besar. Kita nak bina foundation itu. Daripada foundation itulah melahirkan yang atas. Kalau foundation tu satu benda yang salah, maka dia akan ranak. Yang kita akan perincikan selepas inilah. Dan pada malam ni mungkin kalau ada sahabat-sahabat nak share sebagainya, anda sangat mengalu-alukan ataupun nak tanya soalan dan sahabat yang boleh tolong jawab sebagainya, kita alu-alukanlah. Bukan satu
one man show lah, bukan satu pihak sajalah yang berkongsi. Ataupun kita macam umpamakan programming ni. Kadang-kadang orang suka pakai iPhone. Tapi pasal apa? Oh, dia punya programming iOS dia apa semua kan. Kira kemas lah. Ada orang tak suka ni sebagainya. So itu juga berkaitan dengan walak dan barak. Sebab walak dan barak ini berasal dari dia adalah daripada intisari daripada syahadah kita. Daripada empat perkataan yang penting yang sentiasa kita baca dalam solat kita, la ilaha illallah. So daripada perkataan walak dan barak inilah, daripada syahadah la ilaha illallah inilah terhasilnya dua kalimah inilah, walak dan barak, ataupun dalam bahasa Melayu kita mudahkan ketaatan ataupun loyalty. Dan barak ni kita putuskan, kita bersihkan. Kalau saya ni barak atau zimah, saya ni bayi yang lahir tu dia tak ada apa-apa dosa, bersih. Dia tak ada apa-apa tanggungan. Dia tak mau menisbahkan sesuatu yang buruk terhadap dia. So dia kata ana bariun, saya berlepas diri. Jadi daripada perkataan la ilaha illallah inilah maka terhasilnya dua konsep, al-wala dan bara. Jadi ini foundation kita. Dan foundation inilah yang Rasulullah SAW tanamkan sehingga lahirnya tamadun Islam, peradaban Islam. Jadi peradaban Islam ni, mana peradaban ni satu benda yang besar lah. Kita dah tahu nak hasilkan mujtama' Islam, keluarga Islam pun macam-macam masalah kan. Mujtama' lagi. Ini peradaban Islam lahir daripada foundation ini, la ilaha illallah. Dan daripada peradaban Islam ni lah maka lahirnya apa-apa ilmu yang mana boleh menyumbang kepada, macam kita kata, daripada bagaimana keilmu berkaitan dengan matematik, geografi, perubatan, semuanya datang daripada peradaban Islam. Dan kalau kita dah dapat lihat peradaban Islam ni, bila mana falsafah ataupun dia punya foundation adalah la ilaha illallah, maka semua ilmu-ilmu yang lahir daripada peradaban Islam ni dia akan menuju kepada la ilaha illallah ni. Contohnya, kenapa orang boleh adanya formula nak kira keluasan bumi ni? Kalau ikutkan tak payah nak sibuk-sibuk para ulama, para saintis Islam nak merekod, nak fikir pasal apa nak kena ada formula ni kan. Tetapi disebabkan bila mana Islam itu berkembang daripada Mekah, Madinah, daripada Madinah ke Iraq, semualah sampailah ke makin jauh daripada bumi Mekah yang kiblat. Maka para ulama kata, macam nak tengok kiblat ni? Macam mana nak tengok, nak pergi dakwah ni? Macam nak tahu timur dan barat? Jadi ilmu-ilmu yang lahir adalah ilmu-ilmu yang nak serve, yang nak memberi khidmat kepada peradaban Islam. Berbanding dengan peradaban barat sekarang, peradaban barat, lahir ilmu-ilmu daripada peradaban barat adalah ilmu-ilmu yang nak serve supaya peradaban barat ini kekal. Contohnya kita bidang ekonomi. Kalau siapa masuk bidang ekonomi, mana cerita pasal macam mana hutang. Sebab memang peradaban barat itu dibina di atas hutang. Dia tak bangun atas benda yang selain pada hutang. Begitulah ilmu-ilmu yang lain. Jadi nak buat macam mana peradaban barat itu boleh serve, boleh kekal relevan, maka ilmu-ilmu itulah, universiti-universiti melahirkan ilmu-ilmu tersebut. Dan kita takkan jumpa peradaban barat akan lahirnya ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kita takkan jumpa peradaban, mana ada peradaban barat tiba-tiba universiti tu daripada kami lah adanya ilmu
usul fiqh. Tapi ilmu-ilmu tu wujud daripada peradaban Islam. Sebab bila mana jauh daripada zaman Rasulullah SAW, para ulama kata, macam mana nak selesai masalah masyarakat ni? Oh, kita tengah-tengah, kita buat analisis. Maka lahirlah ilmu usul fiqh, lahirlah ilmu tajwid, lahirlah ilmu-ilmu yang mana lalas dia nak bawa orang balik kepada la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Dan peradaban Islam tu wujud ratusan, ribuan tahun, boleh survive. Bila barat ambil je, peradaban barat saja ambil, maka mereka ambil yang mana yang boleh nak memberi khidmat kepada peradaban mereka, tinggal yang berkaitan dengan agama ni lah. Faham ke nampak keliru? Okey, jadi kita nampak bila mana kita sebut, sebab saya sebut benda yang Ana sebut benda yang besar dululah. Sebab kita banyak di apa panggil? Dikelirukan ataupun tersirna lah, ataupun tersalah pandang. Kita rasa macam Islam ni satu benda yang lekeh, peradaban kita ni lekeh. Sebabnya kita rasa satu yang barat bawa itu lebih hebat, lebih maju, lebih ke depan, sehingga kita akan ikut barat. Macam mana yang Rasulullah kata, kita akan ikut satu persatu, sehingga kita meninggalkan satu yang besar. Jadi sekarang ni kita nak tengah perbetulkan balik kompas kita ni, programming kita ni supaya betul. Sebab kita ni sedang berpegang di posisi-posisi sebagai pelajar, sebagai pendidik di tadika-tadika kita, sebagai pendidik di sekolah rendah kita, di matri, di ibtid, dan di mana, di institusi rumah kita. Kalau kita tidak berpegang pada kompas yang betul, maka kita akan buat keputusan-keputusan yang menyimpang. Yang sama macam mana peradaban barat buat. Oh, kita nak apa? Kita material. Semua cari benda material. Kita tak cari balik kepada faktor yang apa yang Rasulullah SAW bawakan. Dan peradaban ini semuanya bermula daripada nukleus yang ini. Bermula dengan biji benih ini. Dan biji benih inilah yang kita nak sama-sama dalam diri ana, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, untuk kita tanamkan. Kita inilah kita nak buat dalam mindset kita. Okay, inilah kompas yang betul. Apa benda yang kita nak daripada la ilaha illallah ini. Sebab daripada perkataan la ilaha illallah inilah melahirkan ketaatan kita. Kita nak ketaatan pada siapa? Kepada Allah. Dan barak, kita nak bersihkan diri daripada segala yang mensyirikkan Allah. Kalau tidak, kita akan ada walak dan barak, tapi walak dan barak yang berlawanan dengan syarak. Kita rasa tak apa, boleh terima kot apa yang barat bawa. Macam barat bawa sekarang ni apa? Daripada rungkaikan institusi keluarga. Misalnya kalau keluarga di kita adalah lelaki dan perempuan, sekarang okey, tak ada dah. Jangan sebut lelaki dan perempuan. Ada lelaki, ada perempuan, ada macam-macam lah. Lelaki yang nak jadi perempuan, ada yang perempuan nak jadi lelaki, ada yang masih tertanya-tanya, ada macam-macam gender lagi. Dan itu merosakkan masyarakat. Tapi masyarakat kita tak nampak. Masyarakat kita rasa, oh, itu barat yang nak buat. Betul, satu kemajuan, satu ketamadunan. Dan kita rasa satu benda yang banggakan. Dan sebagaimana yang Syed Qutb selalu sebutkan, bahawa kita ni, masyarakat ni sedang menuju ke jurang kehancuran. Dan ini mereka tengah bawa.
satu persatu. Jadi bila mana nak balik pada ni, kenapa tajuk ni sangat penting? Bila kita tidak ada benih yang betul, menyebabkan keputusan yang kita akan buat, contoh dalam meeting kita akan nampak, kita akan mendahulukan satu yang tidak penting, sedangkan ada benda yang lebih penting daripada apa yang kita nampak. Contohnya kalau kita satu mesyuaratan, kita macam mana nak selesai masalah, kita akan nampak satu benda yang first materialistik dulu, selalunya lah. Sebab itu barat punya style, materialistik. Apa benda yang materialistik? Okey, ni duit tak cukup kot, tambah lagi duit. Tapi masalah tak selesai. Kita tak murabi kita, guru-guru kita tak cukup ni kot, yang tak ni, kita bertambah guru lagi. Tak selesai pun masalah. Rupanya kita tak tanam pun pada guru-guru tersebut bagaimana nak menanamkan kepada murid-murid dia, kepada pelajar dia, kepada siswa-siswa dia, la ilaha illallah. Jadi menyebabkan kita akan fokus pada akademik. Bukan kata akademik material tak penting tetapi peradaban Islam ni dibangunkan dengan akidah dulu. Daripada akidah itulah lahirnya materialistik ni boleh datang, dengan dunia ni boleh datang tanpa kita minta dia mai. Itulah sebab masa kalau kita tengok kan, Rasulullah datang, Rasulullah tak menunjukkan dia ada unta yang hebat, unta merah. Siapa nak ni impress, nak dakwah ni kan, siapa nak ikut, mai unta yang besar ni. Kalau tak pakai unta besar nanti sahabat tak pandang nak, tak pandang. Rasulullah tak mula main macam tu. Malah Rasulullah buka Madinah pun dengan pelepah tamar, tiang tamar. Sebab dia nampak, okey, sekarang ni adalah kita nak menanam al-wala' dan bara', la ilaha illallah. Jadi dia mula dengan foundation tu. Adakah dunia tak mai? Dunia mai. Rom bertergugat, pasal apa ni? Nak ni sampai hantar. Sampai Rasulullah kata, ada Rom nak serang, kita hantar gerombolan. Rasulullah pergi ke Ghazwatul Tabuk. Walaupun peperangan tak berlaku, tapi maknanya Rom yang menguasai kekayaan dunia ketika itu pun rasa tergugat. Padahal kalau mai tu tengok balik, Allah, tak ada apa sahabat-sahabat, tak ada apa tentera Rasulullah ni. Tapi mesti ada something yang value yang mereka nak bawa. Dan value ini satu benda yang kita pun kadang-kadang terlepas pandang. Kita nak nampak dunia tu, kita nak nampak pakaian kita yang hebat, kita paksa beli mahal-mahal. Kita nak buat bangunan yang hebat-hebat supaya orang nampak, impress. Apa akan jadi? Bila kita buat bangunan-bangunan yang hebat, kita ada benda-benda yang hebat secara materialistik tu, rupanya pengisian tidak ada, kosong. Kita tak isi benda tu. Jadi bila tak isi, maka akan ada benda yang mengisi dia. Jadi sebab itulah kita nak lihat kepada satu topik ini, topik yang sangat penting, yang menjadi asas bagaimana Rasulullah SAW memulakan dakwah, dan kenapa Rasulullah SAW diutuskan adalah disebabkan ini, value ini, tauhid ini, la ilaha illallah. Jadi daripada perkataan la ilaha illallah ni, kita nak menanam benih yang tak nampak pada mata, tetapi satu benda yang besar dalam diri sahabat-sahabat generasi awal. Generasi awal sahabat-sahabat menanamkan kepada generasi seterusnya, sampai generasi seterusnya pun rasa ini satu benda yang besar, dibawa pada generasi seterusnya.
dan seterusnya. Sampailah lahir ketamadunan Islam yang dikenali. Kalau siapa biasa pergi Cordoba, kalau siapa biasa pergi Baghdad di Syria, pergi Mesir, tengok macam mana seni bina tu dibina ukiran-ukiran. Kata hebatnya ukiran-ukiran ni. Sebab apa? Sebab foundation mereka clear, la ilaha illallah. Jadi bila clear sebagainya, dunia punya ni semua akan berorientasi kan la ilaha illallah. Jadi benih ini, benih ini adalah satu benih yang penting yang kita nak tanam dalam fikrah, dalam pemikiran sahabat-sahabat, dan kita nak sentiasa peringatlah. Sebab kalau kita tidak menanam benih yang betul, benih lain yang akan naik. Dan benih ini satu benda yang pemikiran kan. Walaupun apa cerita pasal pemikiran ni, sebab daripada pemikiran inilah, fikrah inilah melahirkan tindakan. Buktinya apa? Nak cerita sikit. Kenapa ada orang dalam hidup dia rasa saya ni loser lah, saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh nak suruh buat tu, memang saya akan rasa sentiasa loser. Sebab dia telah ditanam, dia rasa macam dia ni orang yang sentiasa gagal, tak boleh buat apa. Sebab dia dah ditanam di dalam pemikiran dia, hang memang tak boleh buat. Dan ini cerita pengalaman lah. Dulu waktu sekolah rendah lah kan. Bila waktu sekolah rendah, kita seorang budak yang nak belajar, nak explore, nak tahu tentang dunia. Tetapi bila kita duduk dekat satu tempat yang tidak membantu kita. Tak membantu tu maksudnya macam mana? Saya ingat dulu kan, bila ada terpilih chorus speaking, jadi baru 2-3 kali latihan tu seorang cikgu tu kata, kamu bukan bahasa Inggeris E ke? Keluar tak yang masuk? Kita masuk, aku ni loser kan? Lepas tu bila kita nak buat satu benda yang kena baca doa kat depan, sekolah rendah kan, cikgu tak mau pilih kita, cikgu pilih orang lain. Sebab dia tahu budak-budak ni cemerlang, sebab sekolah swasta kan. So kata anak-anak orang kaya ni dia lebih ke depan sikit lah. Mak ayah hantar tuition, cakap pun English cayak lah. Kita budak walaupun sekolah swasta, tapi mak ayah dia tak hantar lah tuition apa semua, jadi kena struggle sikit lah. Tapi main dalam perasaan kita macam aku ni tak boleh buat kan. Sampai bila orang suruh baca doa masa kecil kan, kita rasa macam aku ni tak boleh. Tapi alhamdulillah mai kat matrik, sahabat-sahabat bangunkan kita kan, menyebabkan kita buang benih tu. Tapi benih itulah datang daripada apa? Daripada kata-kata, daripada penyampaian-penyampaian, perbuatan-perbuatan cikgu, sebagainya, menyebabkan lahirnya tindakan. So kita nak tanamkan benih la ilaha illallah. Kita tengok satu persatu. Azan ke? Dah azan lah? 10 minit ni? 3 minit ni. Okey, kalau kita tengok daripada perkataan la ilaha illallah, dia ada dua pecahan yang penting. Okey, pertamanya la ilah, tidak ada ilah. Ilah ini maknanya tempat kita mengharap, kita meminta,
sebagainya. Jadi perkataan la ni dia, la dalam bahasa Arab ni ada dua. Satu kita panggil la nahi. Kita nak melarang orang tu. La taghdab, la taf'al, la tadhhab. Ya. Kita nak melarang. La. Satu lagi dia panggil la nafi. Bila kita nak menafikan. Jadi di dalam bila mana Rasulullah SAW mengajarkan syahadah, Rasulullah memulakan dengan satu penafian. Jadi Rasulullah SAW menanam pada para sahabat, kepada umat Islam bahawa permulaan dia adalah penafian, an-nafi. Dan illallah, kecuali Allah, itu adalah satu, dipanggil dalam bahasa Arab isbat. Kita mengukuhkan, kita meletakkan, perletakkan, maknanya kita meletakkan satu batu asas lah. Okay. Seolah-olah apa yang kita boleh faham daripada konteks la ilaha illallah ni, bila mana Rasulullah SAW datang kepada kaum musyrikin Mekah, penduduk Mekah, Rasulullah nak menghapuskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan barulah Rasulullah tanam, nak mengisbatkan adanya Allah. Dan ini juga menjadi kaedah dalam mendoktrin apa-apalah. Manakala kita nak tanamkan sesuatu benda, kita mesti keluarkan sesuatu, lepas tu barulah memasukkan sesuatu yang baik. Mati tak azan kan? Kita dengar. Baru azan. Kita tunggu habis azan lah. Okay, kita balik kepada topik kita. Bila mana kita nak menanam biji benih kan, mungkin orang pertanian lagi tahulah menanam selalu kan. Jadi kita takkan menanam biji benih tu melainkan kita dah ugang tanah dia. Kita dah buang, kita dah racun tanah tu dulu. Kita dah kita dah kosongkan tanah tu. Malah masa kita nak buat camp kita pun tidak lalang-lalang juga penuh kan. Kita takkan terus bina atas lalang tu, tapi kita panggil sahabat-sahabat mai bawa apa yang patut kita buang. Maknanya dia ada proses untuk kita keluarkan dan kita menanam. Supaya apa? Supaya berlakunya penafian dan juga nak mengisbatkan. Jadi macam mana, sebab kita nak menafi, kalau kita pokok kita nak tanam, kita tak mau tanam lalang. Jadi kita kena buang lalang, baru kita boleh tanam harum manis kita. Dan harum manis pun jenuh nak jaga lah. Kita tak tahu, kita tak ada harum manis, tapi orang kata harga jadi mahal sebab susah nak jaga. Tapi itu pokok yang kita nampak nanti bagaimana Allah SWT mengumpamakan kalimat la ilaha illallah ni macam pokok. Jadi proses membugarkan, kita nak buang, itu adalah proses-proses yang bukan kata orang Islam, fikrah Islam ni nak buat. Fikrah bukan Islam ni pun nak buat macam tu juga. Mereka tak mau anak-anak kita ni ada fikrah Islam. Apa yang mereka nak buat? Mereka bagi ada rasa inferiority dia terhadap Islam. Kenapa? Asal dia kekeh Islam ni. Rasa macam duduk dekat macam naik unta. Dia tak rasa bangga. Dia tak rasa keizahan dengan apa yang telah dia bawa. Jadi mula sampai pelan-pelan dia akan merungkaikan dan dia keluarkan, menafikan. Kenapa nak buat benda ni? Benda ni mundur. Kenapa nak buat tarbiyah ni?
mundur kan. Kenapa nak buat? Iman ni selambat ni. Kita nak terus ada benda ni. Jadi bila mana kita nak buat proses pugar sebagaimana yang Rasulullah SAW buat. Bila mana Rasulullah SAW datang, diutuskan di Mekah, tak banyak pun kewajipan yang diminta oleh Allah. Sebab yang pertama adalah nak menanam ukhuwah, foundation, nak menanam akidah, ukhuwah sebahagian pada apa yang dituntut lah, yang macam Ustaz Luqman sebut. Dan ini juga yang akan menyatu padukan umat Islam. Walaupun dia daripada jemaah mana, daripada kumpulan mana, selagi mana dia berpegang pada la ilaha illallah ni, selagi itulah yang menyatu padukan kita. Dan sekarang ni kita dah disibukkan dengan sesuatu-sesuatu yang tidak membawa ke arah ni. Kita bincang masalah politik, nak sokong mana kita kena cucikan dia, cuci ahli politik kita punya tu. Kata ahli politik kita buat ni, kita nak kena cuci dia balik, nak pergi serang sana balik kan. Jadi pergaduhan tu pergaduhan yang politik. Anda dengar penyampaian Dr. Ugi kot, Dr. Soeharto. Dia beritahu kata dalam Islam ni punya kerangka, kita ada 4 benda kerangka yang dari sudut hierarki lah. Pertamanya tentang world view. World view ni ataupun cara pandang Islam, itu yang paling tinggi. Yang mana kalau dia mazhab apa, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ke, mazhab 4 mazhab, malah kita kalau mazhab Ibadhi pun, Khawarij punya mazhab, Syiah dekat Yaman tu pun bahkan berpegang pada benda yang sama, yang kita akan bergaduh. Ini adalah yang menyatu padukan kita tentang makna siapa Allah, siapa Rasul, dan semua benda-benda yang ijma' di dalam Islam, yang tak ada agama ataupun mazhab tu pertikaikan. Mungkin perbezaan tu hanya pada furuk je, cara solat. Itu yang pertama. Dan yang pertama inilah yang selalu diabaikan, tentang kenapa kita kena sembah Allah, kenapa kita kena beribadah kepada Allah, kemana kita lepas ni. Yang nak bawa balik kepada permasalahan yang selalu kita sebutlah, walimadza jina, kenapa kita didatangkan, kemana kita selepas ni. Itu persoalan fundamental yang mana semua mazhab Islam ni bersatu. Itu level yang pertama yang mana para ulama akan terima, walaupun dia mazhab yang berbeza. Dan peradaban barat ni dia nak serang yang pertama tu. Yang kedua adalah tentang cabang-cabang dalam akidah. Itu dah mula dah ada perbezaan antara Asy'ariyah, kumpulan Salafi, kumpulan ni. Mereka bergaduh ni sebenarnya dalam banyak isu adalah isu-isu cabang kan. Dan benda itu, adakah salah bergaduh? Biar orang-orang dalam bidang dia. Kita tak jarang dengar geng-geng doktor pembalau, kena buat ni, buat tu, buat ni. Tapi ustaz-ustaz ni dia kalau bergaduh, dia akan dengar sampai ke orang kata, kami ni solat pun tak pandai. Kami ni beriman, saat ada sembah, saat ada minum wekok, saat ada pergi kat kubur. Jadi kita ada bergaduh, bukan kita lah, geng-geng asatizah ni lah, bergaduh dalam masalah furuk-furuk dalam akidah. Yang ketiga, level ketiga, perbezaan dari sudut fiqh. Ini bawah sikit lagi banyak pecah. Pun ada perpecahan-perpecahan. Dan yang terakhir sekali dalam bab politik, ekonomi, sebagainya lah. Jadi la ilaha illallah ini adalah di peringkat yang atas sekali. Dan kita disibukkan
dengan benda-benda yang 3 yang bawah, sampai kita lupa yang fundamental ni. Sebenarnya kalau kita ada kumpul kekuatan-kekuatan umat Islam untuk nampak balik, ini kompas kita yang penting untuk kita tengok ni, dalam hidup kita, dalam organisasi kita, dalam rumah tangga kita, kita akan selesai banyak benda. Dan bila kita tanam benda yang betul, maka dia akan dapat hasil benih yang betul. Cuma kita nak bawa, bila mana la ilah menafikan tidak ada ilah, dan kita nak meletakkan batu asas bahawa hanya sanya Allah sebagai ilah, itu akan melahirkan satu akidah yang bersepatan dengan yang Nabi bawa, dan itulah benih yang nak dibawa. Cuma isu dia, ada orang yang dia hanya nak la ilah je, illallah tak mahu. Kita kalau tak ada ilah kan saya setuju. Tapi kalau nak letak Allah ni, Allah ni kan mana sistem, manhaj, apa-apa yang bawa balik kepada yang Allah minta tu, dia rasa reserve Ustaz. Tapi kalau nak tolak ilah ni dia boleh. Jadi dia akan melahirkan golongan-golongan yang ada yang akan jadi sampai atheism. Tak ada ilah lah. Itu pun jadi masalah. Ataupun dia nak ambil yang ni je, illallah. La ilah ni dia tak boleh, dia tak boleh terima ni. Tapi Allah, kalau Allah nak jadi ilah, okey, saya boleh. Apa efek dia? Dia akan celaru. Ustaz, dia ambil Islam, kadang dia boleh terima yang lain. Jadi menyebabkan berlakunya kesyirikan. Jadi para ulama, bila mana mereka dapat daripada Rasulullah, daripada para sahabat sebagainya, mereka cuba nak memurnikan, menjaga dua benda ni, supaya kita nak menafikan tak ada apa sahaja yang layak menjadi ilah. Tidak ada sistem yang terbaik melainkan apa yang Allah nak bawa. Tidak apa yang terbaik yang nak diturunkan dari sudut ni melainkan apa yang Allah, kecuali Allah. Dan itulah datangnya perkataan wala dan bara. Kalau kita tengok perkataan wala, wala ni dia bermakna daripada perkataan wala, yang bermakna mentaati, mencintai, menolong dan dekat. Jadi dia datang daripada perkataan illallah ni lah. Bila kita mengisbatkan, maka kita dah tak mau terima lah, kita dah menafikan semua benda, dan kita nak isbat illallah. Bila kita nak menerima benda tu, maka kita telah mengambil Allah sebagai wali kita. Kita tak ambil dah benda yang lain. Jadi kompas kita adalah apa-apa benda saja kita akan balik apa yang Allah dan Rasul kata, apa yang Allah dan Rasul tunjuk kepada kita. Macam mana Rasulullah buat? Macam mana Rasulullah tunjuk kepada kita? Maknanya kita apa-apa kita nak mencontohi, nak mentaati, kita nak mendekati, kita nak Rasulullah jadi pimpinan kita. Itu perkataan wala yang sepatutnya terhasil daripada sinilah. Dan sebenarnya daripada ini juga akan menghasilkan keikhlasan, tajarrud, pembersihan dalam perjalanan kita balik menuju Allah SWT. Dan al-bara', okey, al-bara' ini adalah kita macam dalam surah apa? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini ada ayat Quran ni adalah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaum dia. Bila nampak, dia kata kat kaum-kaum dia, dia kata bila kaum Nabi Ibrahim tu, kaum Ibrahim tak mahu ambil Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagainya, maka ucapan ini diucapkan oleh pengikut Nabi Ibrahim.
Kata inna bura'a minkum, sebenarnya kami telah berlepas diri daripada wa mimma ta'budun, daripada apa yang kamu telah semua sembahkan, berhala-berhala itulah, min dunillah, selain Allah. Wa kafarna bikum, dan kami sendiri kufur daripada apa yang kamu sembahlah. Mana dia tak menyembah benda tu kan. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan wujudnya pada diri kami ni permusuhan. Mana depa sendiri rasa kita tak boleh happy lah dengan kaum-kaum ni, kita nak kena rasa musuh dengan kekufuran ini. Jadi daripada perkataan bara' dia maksud menolak, mengingkari, menafikan. Mana bukan menafi tu, oh tak ada ilah. Kita kena rasa benci. Kita nak rasa tak boleh ada belonging kepada benda tu. Kita tak boleh ada rasa seronok dengan benda tu. Dan memutuskan, di mana ada perkataan al-kufr, mana kita sendiri yang mengkufur, menolak dia. Menolak ilah-ilah lain. Kita ni mengkufurkan ilah-ilah lain dan mengambil Allah sebagai ilah yang satu kan. Kita al-adawah, kita memusuhi. Kita rasa orang yang bawa benda-benda syirik, benda-benda yang mengkufurkan Allah itu adalah musuh. Kita tak suka dah. Kita tak rasa seronok sebab dia tidak beriman kepada Allah. Dia tak yakin. Kenapa? Allah, sepatutnya Allah dia ambil. Tak ada sebab untuk dia tak ambil. Kita akan rasa membenci. Itu perkataan bara', al-bara' daripada penafian ini. Jadi bila kita tidak ada dua benda ni, dua sayap ni, boleh jadi kita suka Islam, suka Allah sebagainya, tapi kita tak ada rasa membenci. Kita tak rasa redha. Tidak rasa redha dengan benda tu, kita tidak ada. Jadi menyebabkan tak lengkap, tak komplit wala' dan bara' ni. Jadi kompas kita tu akan jadi tak berapa betul sikit dalam kehidupan kita. Jadi bila ada masalah, kita pun cari kawan kita. Cari kawan kita pula hak tak beriman ni. Kita nak buat macam mana ni, saya ada masalah ni, duit tak ada. Mai ikut aku. Kita pergi cari nombor ikut. Jadi nak tahu macam nombor tu betul lah. Kita pergi kat kubur. Jadi kita mendapat satu kawan, kompas kita kompas yang salah. Nak buat macam mana ni? Mai jumpa Tok Bomo ni. Tok Bomo ni boleh tolong. Sebab kita tak ada rasa benci. Kita boleh jadi tak? Tapi kita sembah Allah. Tak apa, semua ni dengan izin Allah. Tak ada guna sihir. Kata walaupun guna sihir, ini pun dengan izin Allah. Kita percaya Allah lagi. Dia kan jadi lagi celah. Jadi inilah yang kita nak bawa lah. Kita nak kena ada penafian, dan kita nak meletakkan hanya sahanya Allah sebagai tempat untuk kita menyembah al-ma'bud. Allah saja yang ar-raziq, Allah yang saja beri rezeki. Kadang-kadang contoh macam kita ni orang muda ni, kita rasa macam bila lah nak main rezeki kita. Kita orang lain semua ada kereta dah, ada rumah dah, ada ni kan. Jadi dia main perasaan-perasaan. Sebab kompas ni penting. Kalau kita tak ada kompas ni, dia sampai tak bila nak beli rumah. Jadi seolah macam salah ke menyewa kan. Dia main perasaan-perasaan benda tu kan. Jadi bila kita tak ada kompas, kita tak rasa Allah lah ar-raziq. Ada masa yang Allah akan bagi. Allah lah al-khaliq, Allah lah al-malik, Allah lah al-hakim, Allah lah al-amir. Tapi bila kita rasa tak apa, wali boleh bagi, tak apa rezeki, nanti kita buatlah benda yang tak syarak pun, nanti adalah Allah nak bagi sebagainya. Jadi ini akan melahirkan
Kita tak mengamalkan apa benda yang la ilaha illallah. Foundation kita dah mula salah. Kita dah tak ada asas yang betul. Bila tak ada asas yang betul, maka kita akan, walaupun nampak macam kita berusaha, tapi keyakinan kita adalah rezeki tu mai daripada situ. Walaupun cara yang sama, tetapi beza orang yang beriman ni adalah dia buat benda tu sebab itu wasilah. Allah akan tengok usaha tu, dia dapat pahala daripada usaha tu. Tapi yang beri Allah. Dia pergi berubat, tapi dia tak kata doktor yang akan bagi dia sihat sebagainya. Tapi dia rasa Allah lah yang akan asyafi, Allah lah yang memberi kesembuhan. Dia mengambil apa yang Allah perintahkan, ambil usaha-usaha yang Allah tuntut, Allah sendiri tuntut kita. Jadi kita punya kompas tu akan jadi kompas yang betul. Berbanding kan, kalau tidak kita akan usaha-usaha tak dapat. Mulalah kita akan menyalahkan Allah. Mulalah kita akan rasa betul apa semua kan. Kita akan makin jauh pada Allah. Itu dari segi individu. Apatah lagi kita nak bawa satu benda yang lebih besar dalam keluarga kita, dalam mujtama' kita dan sebagainya. Ada apa-apa nak tanya soalan ke? Atau nak tambah ke? Dialu-alukan lah. Atau nak minta penjelasan ke? Yang buraan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah sebut qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'ukum minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga akhir ayat lah. Maksud dia sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami kufur ingkar segala penyembahan kamu. Dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Ini perkataan kaum Nabi Ibrahim lah. Dia kata dekat kaum yang kufur, ini menyatakan rasa tak suka dan kata kami berlepas diri dengan perkara-perkara yang permusuhan ataupun kekufuran yang dilakukan. Dan perkataan la ilaha illallah ini Allah sebut dalam alam tara kaifa daraballahu mathalan, surah Ibrahim ayat 20. Ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimatun thayyibah adalah sebagai sebatang pohon yang baik. Jadi para ulama tafsir bila menerangkan tentang
kalimatun thayyibah ini dia refer kepada la ilaha illallah, syahadah kita ni. Dan Allah umpamakan pokok yang baik itu, Allah kata asluha thabitun, akak dia tu adalah akak yang kukuh, yang grounded, yang mendalam, menjalar ke dalam. Berbanding dengan pokok-pokok yang kalau kita tengok pokok yang mudah tumbang, akak dia tak sekukuh akak yang pokok yang baik. Jadi Allah umpamakan kalimatun thayyibah ni, la ilaha illallah ni, kalau dia tanam benih dia dengan baik, maka akak dia tu akan menjalar, menjadi dia akan lebih kukuh ke bawah. Jadi bila akak yang kukuh ni, dia akan serap lagi banyak apa, dia punya makanan, serap zat-zat dia lagi kuat. Dan pokok tu dia takkan tunggang terbalik lah. Angin main lagu mana pun dia masih steady. Dan itu juga yang kita nampak para sahabat radhiyallahu anhum, Allah uji mereka kan. Dan kita tengok macam mana ujian-ujian yang datang tu sampai kita tahu sepatutnya sahabat ni boleh rebah lah. Kalau kita dekat tempat tu kan, boleh rebah. Tapi disebabkan dia tahu kita nak bagi ketaatan tu hanya pada Allah. Barak ni kita nak tinggalkan semua jahiliah ni kan. Mereka nampak clear akak mereka tu asluha thabitun, kukuh ke bawah. Kalau kita tengok misalnya kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni adalah seorang sahabat yang antara yang awal muhajirin yang masuk Islam. Dia sempat join Aqabah, perjanjian Aqabah. Maknanya perjanjian Aqabah ni perjanjian awal-awal sebelum Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Jadi daripada mana orang yang awal, orang yang ada duit, orang yang ada ni, ada pertanian sebagainya. Tapi bila ada perang Tabuk, Rasulullah panggil seruan jihad. Dia rasa masa tu dia memang nak pi. Kan tak mau pi, nak pi. Cuma dia kata masa perang Tabuk dipanggil tu, masa tu cuaca panas. Musim menuai pula. Cerita menuai harum manis. Ada sahabat panggil main program. Orang nak ambil harum manis ni. Tapi ni Rasulullah panggil untuk jihad, pergi lawan Rom. Tapi rasa tempat kot. Duk bayang Madinah ke Rom ni ambil masa yang lama. Rasulullah SAW pergi berkumpulan, ambil masa yang panjang nak sampai. Kalau aku pecut seorang ni, naik unta aku yang hebat ni, boleh sampai awal. Tapi tangguh. Tiap-tiap Rasulullah dah balik dah, tak sempat nak kejar. Jadi bila tak sempat kejar tu, dia rasa bersalah. Dan inilah ujian mula datang kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi bila datang ujian ni, macam mana ujian datang ni? Rasulullah sampai, Rasulullah pergi kat masjid. Dia tengok, sebelum masa dia tengok, masa Rasulullah semua sahabat-sahabat dah pergi, dia tengok yang tinggal kat Madinah ni, semua orang-orang munafik je ada, dengan sahabat-sahabat yang tak mampu. Dia rasa macam aku ni bukan orang munafik ni, aku orang yang mukmin as-sadiq. Jadi bila Rasulullah balik dah, semua hak yang tadi yang tak pi tu pergi jumpa Rasulullah, bagi tahu alasan tu, alasan ni, alasan macam-macam alasan lah. Rasulullah terima alasan mereka, dan cuma mai dalam hati dia. Ujian datanglah hati dia. Kata kalau aku bagi tahu alasan macam orang tadi ni, mungkin tak kena apa-apa, Rasulullah maafkan. Tapi apa akan jadi? Tiba mai turun ayat, Allah beritahu kata sahabat ni menipu. Jenuh lagi jawab, ni dah teruji ni, dia kata. Jadi kata daripada dia bagi alasan, lebih baik dia mengaku kesalahan. Jadi dia datang kepada Rasulullah SAW, bagi tahu.
bahawa dia lambat, kesalahan yang telah dilakukan. Ini bukan senang. Selalu kalau kita jumpa anak murid kita apa semua kan, ataupun orang bawah kita kan, akan bagi excuse. Tapi bila ada orang tu main ucap kata, saya, Ana ni minta maaf, salah Ana apa sebagainya, kita jarang menghargai orang yang mengaku salah. Sedangkan orang yang main mengaku salah tu, InsyaAllah lepas ni dia tak buat dah. Sebab bukan senang. Kalau orang bagi excuse, Ana tak boleh buat ni sebab tu, ada masalah ni, ada masalah tu, ada masalah ni, ada masalah tu. Memang dia takkan berubah lah. Dia akan duduk kat tempat tu je. Tapi main sahabat ni, dia rasa first dia main bila tengok orang munafik semua kata macam tu, mengaku tak salah, ada alasan, create excuse. Dia takkan dia nak sama macam ni kan. Dia mengaku. Bila mengaku, Rasulullah SAW buat keputusan untuk memboikot. Jadi boikot ni bukan satu benda yang mudah. Maka teruji akar dia. Sabit kata, dia nak wali pada Allah kan, nak wali kepada kaum musyrikin, wali dengan orang munafik. Teruji. Orang yang kita duk seronok sama-sama, duk buat main program sama-sama, tiba-tiba tak mau cakap. Tengok ada siapa lagi yang tak ni? Ada dua orang lagi. Siapa nama? Murarah dengan Hilal bin Umayyah. Ada 2 orang lagi, 3 orang lah semua yang mengaku macam dia. Kena boikot. Semua orang tak mau cakap, bagi salam tak jawab. Rasulullah pandang muka dia. Bila dia pandang muka Rasulullah paling. Selama 40 hari ujian dia diuji akar dia. Kalau kita rasa sahabat tak mau kita angkat kaki ya, ataupun orang Islam kan semua tak mau cakap dengan kita, jiran tepi dah mana. Satu malapetaka yang bagi dalam hidup sahabat Ka'ab bin Malik ni, teruji. Dia rasa sedih. Tak lama selepas 40 hari pula Rasulullah perintahkan isteri-isteri jangan mendekati. Ujian lagi. Maka teruji lagi. Sama ada asluha thabitun, dia nak mewalikan Allah dan Rasul ke, dia nak taat Allah dan Rasul ke, ataupun dia nak berpaling. Bukan senang. Dah orang semua tak mau cakap dengan kita, tiba-tiba isteri kita pun tak boleh gerak, tak boleh mendekati, kena pisah. Sampai sahabat tanya, adakah kena bercerai? Sahabat tu diam. Dia yang sahabat maklumkan kepada Ka'ab tanya, sahabat tu diam, menunjukkan kata tak perlu cerai, cumanya pisah sahaja. Bukan senang. Paling kurang adalah isteri kat rumah nak sembang. Itu satu ujian yang berat, yang nak menentukan walak dia, kompas dia ni, aku ni betul ke duduk kat dalam ni. Teruji. Tambah dia ada ladang dia, nak meniaga ni, siapa nak ambil kan. Kalau kita harum manis kita, dah ada orang ambil, tiba kena boikot. Teruji lagi. Tak lama lepas tu main surat pula daripada Syria, bagi tahu kata, saya dengar kata kamu kena boikot, main join kami, nak apa, bermusuhan dengan Rasulullah. Teruji al-wala dan barak dia. Tapi kompas dia tu masih asluha thabitun. Teruji tu bukan senang. Dia kata dah lah, tengah hadapi musibah, boikot, isteri kena dipisahkan sementara. Mai pula ujian ni, nak keluar dari Islam, nak bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Ini ujian yang lagi besar. Bukan senang. Kita tengok orang politik banyak lompat kan. Ini apa sangat kan, kan ada apa. Tapi ujian-ujian itulah terbukti
dia masih kekal dengan kompas dia ni, al-wala dan bara. Menyebabkan itulah yang Allah sebut asluha thabitun. Sehingga turunlah ayat Allah mengampunkan dosa mereka 3 orang ni. Dan Rasulullah kata absyiru, gembiralah. Dan Rasulullah beritahu inilah berita gembira yang paling gembira, yang paling besar kegembiraan bila mana Allah dan Rasul mengampunkan semua kesalahan-kesalahan yang dibuat olehnya. Anda dah bayang kalau Ana lah dekat tempat Ka'ab tu, Ana sana tak tahu macam mana, habis hilang lah. Tapi sebabkan sahabat ni nampak pada siapa yang dia nak memberi ketaatan, ada sebab kenapa Allah dan Rasul buat benda tu kat dia. Tapi benda ni asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan cabang dia menjulang ke langit. Dia dah kukuh dah, dan far'uha, dan cabang-cabang dia tu boleh mencapai ke langit. Bila pokok yang baik, macam orang harum mana dia tak mau pokok dia naik tinggi sangat, ni nak kait susah, jadi dia kena cantahan. Tapi kalau pokok-pokok yang pokok balak apa semua yang bernilai juta-juta ni, dia lagi tinggi dia punya cabang dia ke langit, menunjukkan kata manfaat dia yang lagi besar. Buah dia boleh tahan lagi banyak sebagainya. Sebab bila dia lagi banyak daun, lagi banyak oksigen dia boleh ambil sebagainya. Dan itulah sahabat tu. Kesan dia tu kita merasai kesungguhan dia, generasi terdahulu. Kita boleh menumpang. Ada orang yang diuji sebegini, kenapa kita tak boleh? Kita boleh menumpang kisah dia untuk kita ambil ibrah. Kita boleh menumpang daripada, kalau sahabat-sahabat ni tak ni, kita tak ada contoh. Kita akan ada contoh orang bagi excuse. Anak tak boleh buat lakar sebab ni, anak tak boleh buat sebab ni. Tapi sahabat ni menunjukkan contoh untuk bercakap benar. Sehingga sahabat ni kuat. Ka'ab bin Malik sendiri kata dia berjanji dengan diri dia untuk tidak sekali-kali untuk berbohong ataupun berdusta lah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan dia mengeluarkan buahnya pada setiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Jadi daripada la ilaha illallah ni, bukan kata individu tu sahaja keluarkan buah dari sudut amal soleh dia, kebaikan dia. Orang boleh rasa kebaikan-kebaikan dia. Macam mana kita boleh rasa orang boleh suka duduk dengan dia? Sebab tahu kalau duduk dengan dia takkan kata kat kita, dia takkan fitnah kita, kita rasa selamat duduk dengan dia. Itu dari sudut individu kan. Apatah lagi kalau tamadun Islam tu dibina di atas asluha thabitun ni, lagi ramai dapat manfaat. Ilmu-ilmu yang dibangunkan pun orang dapat manfaat. Tamadun lain mengambil manfaat daripada tamadun Islam disebabkan buah-buah dia yang lahir daripada value yang kita tak nampak, tetapi dia mempunyai satu value yang sangat-sangat tinggi. Dan inilah iman yang melahirkan amal soleh, iman yang membuahkan hasil, bukan iman yang mandul. Dan Allah juga memberi perumpamaan, wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti batang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya di muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.
Kita tengok bagaimana kalau orang yang mengambil akidah yang salah, dia punya foundation dia akan berubah-ubah. Sebab itu tidak menjawab persoalan dia. Kalau siapa yang belajar tentang sejarah Barat lah, Barat lagi banyak mula-mula Kristian. Lepas tu dia rasa Kristian tak ni, tukar ambil yang ni, kapitalis. Tak boleh kapitalis, ambil sosialis. Dia tak ada satu akidah yang boleh kekal selama, yang boleh nak support peradaban dia tu. Dia akan tukar. Dan sekarang ni dia panggil postmodernism. Kalau siapa yang belajar pemikiran lagi lah, tak usah benda postmodernism. Dia merungkaikan habis semua benda. Sebab asluha dia tak sabit. Istusat. Akak dia ni mudah berongkai, mudah terkeluar. Sebab benda tu tak menjawab persoalan dia. Kenapa kita buat benda ni? Kita punya kekayaan tak cukup kita serang negara tu. Tak nak, kita tindas dia. Tak tindas orang lain. Lepas tu orang yang ditindas bangkit. Bangkit, dapat pemerintahan. Pemerintahan tak tahu nak buat pemerintahan apa. Kita cuba ni pemerintahan ni. Tapi tak fail. Buat pemerintahan, jenis pemerintahan baru pula. Jadi mereka berubah-ubah. Sebab itulah kata, sebagaimana yang Syed Qutb kata, kita menuju ke jurang kehancuran. Dan itu yang Barat sana bawa. Dan kita, masyarakat masih meyakini bahawa itulah jalan kita yang kita kena ikut. Itulah ikutan kita. Sedangkan kita ada rujukan kita, kita ada contoh-contoh kita sebagainya. Dan rasa itu sajalah yang nak disampaikan. Dan mohon maaf kalau apa yang disampaikan ni agak sahabat tak macam berat sebagainya. Cuma apa yang nak dibagi tahu adalah kita nak tanamkan dalam diri kita. Pertama, kita nak menafi, kita nak keluarkan apa-apa sahaja yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dan kita nak masukkan hanya sanya Allah. Tempat kita mengharap, tempat kita meminta, tempat kita meyakini bahawa Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menunaikan hajat kita, Allah yang tempat kita nak bergantung harap, Allah lah segala-galanya. So dalam apa-apa keputusan, apa-apa keadaan, kita diuji sebagaimana ini kita punya foundation kita, asas kita. Supaya asas inilah yang dalam mana kita bergerak, dalam kita bermasyarakat, dalam kita nak bawa ke sekolah, kita nak bawa ke institut kita. Ini yang menjadi rujukan kita. Macam mana kita mengambil Allah sebagai wali kita, Rasulullah sebagai wali kita, dan orang-orang beriman sebagai wali kita, sebagai pemimpin kita, sebagai tempat kita mengharap. Sebab orang berimanlah yang akan adanya la ilaha illallah ni. Kalau kita mengambil orang bukan Islam untuk pimpin kita dalam hal-hal akhirat, sudah tentu dia tak bawa kita kepada la ilaha illallah. Dia bawa kita kepada selain Allah lah. Dan lagi serabut. Jadi kita nak menyerahkan walak kita, barak kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak rasa itu saja daripada apa yang nak sampaikan. Mungkin kalau ada yang nak tambah ke, nak tanya soalan ke, anak sangat alu-alukanlah. Ya, wallahu alam. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah datang pada dia. Mohon maaf atas sebarang kelemahan, kesilapan dan sebagainya. Jadi anda serahlah pada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.